dan betul-betul factory termasuklah dikatakan di hijack dan sebagainya. Dan menurut satu laman web juga turut menyaksikan mengatakan bahawa Wall Street Journal juga mengatakan bahawa kesemua teori-teori kehilangan kapal MH370 ini adalah tidak boleh digunakan pakai waktu ini ketika ini dan tidak ada sebarang bukti yang kukuh. Dan kita terus bersama dengan Kapten. Kapten, kalau kita tengok, Kapten merupakan individu pertama yang diberi kepercayaan oleh MAS untuk membawa pulang pesawat Boeing 777-200 ini, di mana siri yang sama dan juga pesawat yang sama dikatakan hilang ketika ini. Jadi apa reaksi pertama dan juga persepsi pertama Kapten bila mana mendengar perkabaran yang kita kata kurang enak ini, Kapten? Alhamdulillah. Pertama sekali, pesawat adalah satu mesin yang sangat canggih, yang mana dia kepakaran dan keupayaan dia mengatasi segala-gala atas apa yang dicipta maksud dia. Dan kapal terbang Boeing 777 ini adalah, saya rasa, pesawat yang terbaik yang telah dibina oleh Boeing. Jadi, mengikut apa yang telah berlaku, seperti yang saya katakan malam tadi, technologically tidak ada masalah pesawat ini. Secara sabotajnya tidak timbul. Secara yang dikatakan tembakan misal, apa-apa yang lain yang dikatakan, itu hanyalah keluhan hati yang keluar daripada masyarakat dunia apabila segala usaha telah dibuat tapi masih belum jumpa. Dengan segala teknologi, dengan segala usaha, bukan usaha satu-satu individu, kumpulan atau negara, hinggakan beberapa negara. Sampaikan hingga negara yang paling disegani pun telah sekarang bersama dengan negara masih dalam keadaan yang membawa tragedi kepada fenomena. Baik. Kapten, tadi disebut tentang kecanggihan dan pada waktu itu dia menjadi satu teknologi baru yang begitu hebat. Jadi kenapa di sebalik kehebatan itu masih dapat gagal untuk dikesan di sebalik teori-teori yang telah pun kita bawakannya, segala teori telah pun dikemukakan namun tidak memenuhi kesesuaiannya pada waktu ini, Kapten? Alhamdulillah, dalam pesawat ini ada ELT, Emergency Locator Transmitter. Sekurang-kurangnya 48 jam dia akan berfungsi memberitahu kepada semua equipment yang ada yang dapat detect dia dari segi awam ataupun militeri. Dia akan memberitahu di mana dia berada ketika ini. Dan juga black box-nya tidak akan musnah. Walaupun berlaku total electrical failure. Tidak akan. Dan melalui insiden-insiden dulu, semua insiden dulu dapat diselesai. TWA 800, Egypt Air, Boeing 767, Air France, di Atlantic, semuanya dapat diselesaikan dalam masa hanya selepas 12 jam. Dan di laut yang sedalamnya, di Atlantik. Tetapi kita dah hari ini hari yang keempat. Hari yang keempat. Apa yang kita perlu lihat, di mana sains berakhir, di situlah kuasa Allah bermula. Di mana sains berakhir, di situ kuasa Allah bermula. Kalau dapat dipencerahkan lagi bagaimana? Dipermudahkan lagi bagaimana, Kapten? Usaha manusia mempunyai limit sebab manusia ini makhluk. Dan selain daripada manusia, ada alam lain. Alam lain juga makhluk. Malaikat pun makhluk. Dan apa yang ada di atas bumi, benda yang nyata, senang untuk diusaha. Apa yang tidak nyata, susah untuk diusaha disebabkan kita perlu lihat. Termasuklah di dalam air.
semuanya ini telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunci kepada benda ini di tangan kita. Tetapi sebab kita telah lari atau ignore daripada maksud kita yang sebenarnya, waktu itulah masalah bermula. Dan sebab inilah masalah telah bermula. Kapten, saya tertarik dengan apa yang Kapten katakan, alam gaib dan sebagainya. Kalau kita tengok teori kemungkinan kehilangan MH370 ini langsung tidak menyebut dari segi alam gaib dan sebagainya. Itu dari segi teori sains. Tetapi adakah di sini Kapten ini mengatakan bahawa mungkin wujud fenomena segitiga bermuda di situ, bagaimana ialah melibatkan alam gaib dan sebagainya. Kerana ada juga yang menyebut bahawa laluan kebijakan itu adalah satu sektor yang amat misteri juga. Misteri juga. Mungkin perspektif dan isi hati Kapten. Bermuda Triangle Mystery adalah satu perkataan atau term yang telah dinyatakan dahulu untuk memberi explanation kepada hilangnya beberapa pesawat dan juga kapal. Dan juga satu skuadron, beberapa pesawat di lautan Pasifik, saya ingat. Ataupun bukan di lautan Pasifik, di kawasan Bermuda, Caribbean. Disebab teori itu bermula hampir serupa bila manusia telah datang kepada satu takat buntu mengenai kecanggihan keupayaan mereka ketika itu untuk usaha mencari. Keadaan dan situasi yang sama sedang berlaku. Kita tidak boleh deny, tetapi kita terlalu taksub dengan keupayaan yang ada, maka kita telah tidak datang kepada perkara asal. Jadi Bermuda Triangle bukannya teori apa yang telah berlaku, tetapi sebab dia tidak berlaku di negara kita, dia menjadi cerita. Dia menjadi cerita, dan bila manusia sibuk dengan perkara lain, manusia lupa perkara itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan segala-gala. Dan saya tahu dan kita tahu semua, ada orang di dunia yang faham perkara ini dan tahu perkara ini, tapi juga telah sekarang ini datang juga migrate kepada teknologi yang mana mereka juga telah rosak. Dan ini telah menyebabkan kebuntuan yang sangat dahsyat ketika ini. Ya. Dan juga disebutkan satu yang amat misteri dan juga tak pernah berlaku. Baik, tadi Kapten sebutkan tentang sesuatu yang amat dahsyat dan juga jarang berlaku. Kemudian digabungkan pula dengan pelbagai teori konspirasi. Apa perspektif Kapten? Di dalam dunia yang mempunyai penduduk lebih daripada 7 bilion ni, setiap perkara yang berlaku akan dikaitkan oleh individu atau kumpulan dan juga kadang-kadang kumpulan besar untuk memanfaatkan tujuan mereka. Jadi ini manusia telah faham perkara ini dan manusia tidak boleh dibodohkan. Manusia tidak boleh dibodohkan dan kita juga tidak boleh dibodohkan. Tidak ada teori konspirasi di sini. Sebab macam kita di Malaysia sekarang, information yang kita lihat sejak hilangnya pesawat ini, berlepasnya dia, hilangnya dia, proses mencarinya, semua kita tahu. Semua kita tahu. Tetapi disebabkan oleh buntu manusia, maka mereka telah mencari-cari dan membuat cerita dan memperkata untuk maksud mereka. Ada kepentingan ke atas apa yang berlaku? 100%. Dan dari segi pengalaman Kapten sendiri mengendalikan pesawat-pesawat termasuklah pesawat Boeing 777 ini, bagaimana Doktor? Kapten berdepan dengan keadaan yang ialah uncertainty seperti ialah dalam pengendalian pesawat, setiap juruterbang, termasuklah juruterbang penerbangan Malaysia, juruterbang penerbangan Malaysia adalah mereka-mereka
yang sangat dedikasi dan mempunyai skill yang sangat tinggi di dunia, above average, dan some of them excellent. Sebab itulah kita dapati juruterbang penerbangan Malaysia berada di Korean Airlines, Asiana, Etihad, Emirates, Qatar, China Airlines, Qatar Airways, Qantas pun ada. Dan most of them daripada fleet saya, Boeing 777. Dan kita yang memulakan operasi Boeing 777 Asiana. Dan kita membantu. Dan Malaysia Airlines juga yang memulakan Jet Airways. Dan daripada Malaysia Airlines lah yang memulakan fleet 777 di Etihad. So tidak ada masalah mengenai skill. Dibanggakan, alhamdulillah, tentang penerbangan Malaysia, testimoni dunia, bukan sahaja kita. Now, setiap penerbangan daripada bermulanya jadual pesawat untuk berlepas, setiap juruterbang, terutamanya penerbangan Malaysia, mereka responsible. Dan mula dia punya brain tu start daripada rumah dia hingga dia off engine ke destinasi, maka dia full control setiap saat. Setiap saat dia full control. Tidak akan berlaku sedikit pun kekurangan dalam pengendalian. Tidak akan berlaku. Dan pesawat Boeing 777 ini mempunyai komputer canggih yang membantu juruterbang. Komputer bukan saja canggih, yang sangat canggih. Sangat canggih. Sophisticated. Very sophisticated. Dan sistem yang sama sekarang ini berada dalam Boeing 787. Sepupu dia, cousin dia. Baik, Kapten, kalau ikut kepada pengeluar DMK syarikat bagi Boeing 777 ini, segala data yang selepas dia dikeluarkan dan juga dijual kepada setengah pihak, apakah dia masih lagi menyimpan rekod-rekod tertentu berkaitan dengan pergerakannya yang mungkin membantu siasatan barangkali? Tanggungjawab penjual seperti Boeing ataupun Airbus hingga kepada takap pengambilan. Pengambilan daripada Seattle dipanggil flight away flight. Selepas kita buat acceptance flight test. Daripada Toulouse atau daripada Hamburg, ini big manufacturers. Selepas itu tanggungjawab syarikat penerbangan masing-masing dan diawasi oleh jabatan penerbangan masing-masing. Dan ini adalah di bawah United Nations chapter under ICAO. Jadi tetapi jika ada masalah-masalah yang unik mengenai pesawat, maka ianya akan direfer kepada manufacturer dia. Manufacturer dia yang tahu sebab dialah pembuat. Baik, Kapten, tadi Kapten sebutkan tentang masalah yang unik dalam konteks MH370 ini. Unik atau melebihi unik ataupun bagaimana? Unik maknanya abnormal atau paling jarang berlaku. Technically. Apa yang berlaku dengan MH370 beyond this. Because dia punya uniqueness berakhir sampai kepada tempat terakhir dia sampai. 35,000 kaki, 855 km sejam. Position before Igari. Terus hilang. Uniqueness dia ke situ. Terus hilang. Uniqueness punya perkataan uniqueness berakhir di situ. Selepas itu bermulalah fenomena. Kapten, kalau kita tengok daripada laporan yang dikeluarkan oleh media, dia mengatakan log pesawat tak tunjuk sebarang masalah teknikal juga ya. Dia berdasarkan rekod log penerbangan yang dikeluarkan syarikat pemantau pergerakan penerbangan FlightAware yang beribu pejabat di Houston, Amerika Syarikat. Jadi dari segi teori dan juga praktikal, bukan teori semata-mata, tapi praktikalnya juga mengatakan bahawa pesawat ini memang... Dan saya mungkin dapatkan penjelasan tentang maksud fenomena dalam konteks pesawat ini. Bermaknanya kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita tengok, apa yang kita lihat, apa kita rasa. Ini adalah limit manusia. Apa yang kita tidak nampak,
apa yang kita tidak boleh rasa, apa yang tidak kita boleh dengari, ini adalah kepunyaan milik pencipta kita. Termasuklah apa yang nyata. Tetapi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang beyond manusia, kita kena rayu kepada dia. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak peringatkan kepada manusia sentiasa yang kamu ini lemah. Kamu tidak boleh sombong. Kamu tidak boleh kata kamu mengetahui segala-gala. Bermaknanya kalau kita nak kata dalam bahasa yang lagi kasar, dunia ini bukan milik kamu. Termasuklah diri kamu. Sampai satu ketika bila teknologi sampai begini dahsyat. Space shuttle, satelit yang penuh di udara. Teknologi canggih, pemesan. Kita boleh kesan anak kita pergi sekolah ke atau tidak pergi sekolah sampai. Atau kita nak order makanan. Hanya dengan click of a mouse, makanan datang. Di mana Allah? Di mana pencipta? Hampir 1,500 tahun selepas wafatnya baginda Nabi SAW. Manusia begitu jauh daripada kehidupan yang sebenar. Dan milik mutlak Allah untuk meletakkan manusia di mana patut dia berada. Allah tidak rugi atas keuntungan manusia melalui teknologi. Dan Allah Ta'ala sedikit demi sedikit menunjukkan kudrat dia untuk mengatasi sunatullah, law of Allah. Law of Allah is science. Now, it become very interesting mungkin kepada masyarakat bila kita bercakap mengenai perkara ini. Because telah begitu lama sains dimiliki oleh orang lain. Ini masalah. Ini masalah. Tapi sains adalah makhluk. Manusia tidak pernah tanya, apa itu sains? Pernah tanya, apa itu sains? Tak ada. Dan saya juga dengar semalam Kapten sebutkan sains juga cebisan ilmu Allah. Ya, daripada ilmu yang maha luas, maha tinggi. Sains adalah satu perkataan yang telah dicipta untuk memberitahu kepada manusia ini tentang sifat satu-satu benda. Properties of a thing. Properties of creation. Sifat ciptaan. Sifat air, sifat api, sifat kayu, sifat makanan, sifat pisau. Dan bila usaha atas ciptaan ini melalui pengetahuan, melalui sains ini dinamakan teknologi. Yang dipanggil industri. Maksud semua ini adalah macam mana supaya manusia dapat manfaat daripada benda ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan semua. Allah Taala ciptakan semua dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sifat kepada semua benda ini untuk memberi manfaat kepada semua manusia. Ini adalah sunatullah. Sains memanggil dia nature. Bahasa Melayu, semula jadi. Nature, semula jadi, betul. Sunnatullah, hak of hak. Bermaksud kita juga harus melangkaui kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnatullah yang kita alami dan juga kudratullah ni mungkin tak terbatas dengan logik akal, malah melangkaui lebih dari itu. Dan kita akan berehat seketika dan kembali nanti bagi anda yang baru saja bersama kami, kita bersama dengan Kapten Noordin Abdul Majid, antara individu pertama yang membawa pulang pesawat Boeing 777-200. Betul, itu masih lagi dalam kategori teknologi baru, tetapi pengalaman telah pun membuatkan ianya semakin berkembang dan kini kita akan berehat seketika. InsyaAllah banyak ilmu akan kita titipkan sampai sini. Kapten Noordin Abdul Majid, bekas ketua juruterbang B777 yang juga pesawat yang sama dilaporkan hilang. Baik, kita nak bertanya juga tentang pengalaman pribadi Kapten sebagai mengendalikan dalam kategori aircraft accident. Bagaimana pengalaman dapat dikongsikan?
Media dunia dan juga masyarakat Malaysia, saya rasa masih lagi ingat, dalam archive pun ada insiden-insiden pesawat seluruh dunia, termasuklah penerbangan Malaysia dan juga Boeing 777. Yang pertama sekali ialah peristiwa berlepas pesawat ini daripada Perth, Australia, yang mana selepas pesawat tiba di paras 38,000 kaki, saya rasa juruterbang tidak dapat mengawal pesawat. Tetapi selepas beberapa lama, pesawat itu dapat kembali kepada normal dan pulang mendarat di Perth. Saya ketika itu mengendalikan incident investigation, dan technically kita dapati satu unit pesawat, iaitu komputer dia dipanggil ADIRU, yang menjadi hati kepada proses semua information komputer, masih berfungsi tapi on the degraded mode. Masih tak ada masalah. Dan selepas itu peristiwa di Zurich, di mana we continue. Dalam peristiwa di Zurich, di mana tail strike Boeing 777, ekor pesawat telah kena kepada landasan sebelum berlepas, dan menyebabkan pesawat telah mengalami kerosakan yang teruk. Tetapi juruterbang dapat kembali buat pendaratan kecemasan, dan saya juga telah ke sana dan mengetuai investigation team di sana bersama dengan pihak antarabangsa. Tetapi saya nak beritahu di sini, aircraft accident bila dia berlaku dan pesawat ini adalah kepunyaan kita, diregister di negara kita, kita mesti mengetuai. Kita mesti mengetuai investigation team itu. Dan pihak-pihak lain hanya sebagai penolong. Seperti negara di mana dia berlaku. Ketika itu Switzerland. Jadi pihak Swiss DCA pada kita. FAA di mana State of Manufacturer. Dia hanya menolong jika kita perlu. Tapi kita lead the whole team, termasuklah pihak insurans sekali. Jadi dan ketika itu selepas di analisis dan secara terperinci, maka apa yang berlaku disebabkan oleh fenomena angin yang telah berubah arah menyebabkan pesawat tidak dapat naik. Ya. Kapten, pada tahun 2002 berapa banyak unit ataupun model 777 ini dibawa masuk? Kapten, kau dapat dikongsikan? Saya rasa di tahun 2002 hanya pesawat ini. Okey. Tapi selepas itu kita lepas MRO yang MH370 ni, MRP. Saya rasa MRQ. So total saya rasa totalnya 17 pesawat. 17. Dan dengan sistem yang di-upgrade dengan tahap kompetensi yang juga perlu melonjak sama, bagaimana melihat terkini dari segi perkembangan aircraft di Malaysia ini, yang mungkin sebagai orang kata dalam usaha untuk menepani pelbagai apa jua kemungkinan selepas ini? Maksudnya untuk apa dipanggil, mungkin mengelakkan perkara berlaku. Peristiwa ini membuka ruang yang lebih luas untuk R&D dan sebagainya daripada pesawat dan juga perkara yang tidak ada. Tidak ada. Sebab peristiwa yang berlaku tidak ada kena-mengena dengan technical, structure, sistem. Tidak ada. Because kalau ada, na'udzubillah, tapi perkataan kalau ni tak elok. Laut adalah kalamatu syaitan sebenarnya. Laut adalah kalamatu syaitan sebenarnya.
Tidak ada. Kita tidak perlu bercakap benda yang tidak berlaku. Okey. Itu dari segi apa yang Kapten katakan, teknikalnya semuanya sempurna dan sebagainya. Tetapi ada salah satu daripada 7 kemungkinan yang mengatakan kehilangan MH370 ini merupakan juruterbang melakukan tindakan yang luar biasa, dan ini dari segi sejarah menunjukkan bagaimana dua peristiwa sebelum ini turut disebabkan oleh perkara demikian. Pandangan Kapten sendiri kepada kemungkinan yang terakhir itu juruterbang melakukan sesuatu yang luar biasa itu bagaimana? Yang letakkan sebagai teori yang ketujuh, kemungkinan yang ketujuh. Kita kenal juruterbang. Kapten kenal juruterbang? Memang rapat atau bagaimana? Juruterbang satu orang yang sangat dedikasi. Okey. Pernah tinggal bersama dengan saya semasa permulaan kerja. Dan saya juga kenal keluarganya secara peribadi. Dan dia satu orang yang sangat bertanggungjawab, dan pengetahuan dia tentang penerbangan luar biasa sebab dia minat. Sebab tu dia macam-macam hobi dia ada. Macam-macam hobi. Sehingga di rumah pun ada simulator, saya difahamkan juga. Semua. Itu hobi dia daripada awal. Sebelum orang lain kenal komputer, dia sudah berada di situ. Dan dia berkongsi pengetahuan bersama semua orang. Dan dia banyak menolong saya dalam R&D Boeing 777 ini. Pertama sekali yang dia tolong saya ketika itu adalah semasa masalah di Teluk Arab, peperangan, maka pesawat perlu melalui ruang udara Afghanistan untuk ke Eropah. Tetapi undang-undang dunia ketika itu oleh ICAO hanya membenarkan pesawat yang lebih daripada 2 enjin untuk melalui Afghanistan disebabkan oleh gunung yang tinggi. Masalah dia jika berlaku depressurization, kehilangan tekanan udara di dalam kabin, maka pesawat perlu turun dan mendarat di landasan yang terdekat di altitude tertentu. Dan bagi pesawat yang kurang daripada 3 enjin, iaitu 2 enjin, maka altitude yang dia akan turun itu tidak dapat melepasi gunung. Dan kita perlu buat satu R&D yang mana dipanggil escape route. Macam mana apabila berlaku daripada situ, kita perlu melalui satu tempat yang kita perlu plot untuk selamat. Dan Kapten Zahari Shah lah yang telah membantu saya untuk menjadikan ini sebagai prosedur bagi penerbangan Malaysia dan menjadi standard operating procedure. Dan kitalah pesawat Boeing 777 pertama melalui Afghanistan. Yang menyebabkan orang lain meniru selepas itu. Maksudnya di situ tidak mungkin kemungkinan yang dikatakan juruterbang melakukan sesuatu yang luar biasa itu memang tidak dipersetujui sama sekali oleh Kapten sendiri. Tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Sebab kita perlu bertanya mereka yang mengeluarkan konspirasi. Daripada mana dia dapat ilham konspirasi? Okey, baik. Sekadar menambah ilmu pengetahuan, Kapten menuju kepada peristiwa Air France, ya. Mereka mencumpai kotak hitam ataupun perakam penerbangan. Selepas dalam konteks ini, bagaimana mungkin pancaran atmosferik daripada kotak hitam itu mampu untuk menjadi pengesahan, ya. Fine. Sebagai ilmu kita, ya. Kita hanya akan dapat take control, menguasai keadaan bila kita ada hubungan yang nyata dengan pesawat. Barulah kita akan bercakap dengan pesawat dan apa-apa yang dipertuturkan di dalam pesawat, baik kotak hitamnya, baik ELT-nya, segala-galanya. Tetapi benda itu telah mati. Bukan mati di bawah atau di mana-mana. Dimatikan begitu. Mati di udara ketika 35,000 kaki, 850 meter sejam. Dia mati di situ. Bukan mati selepas itu. Tidak ada radar imaging trajectory apa berlaku daripada situ. Tidak ada. Inilah dia yang dikatakan fenomena.
Maksudnya ada hijab. Itu dia jawapannya. Telah berlaku hijab antara alam nyata atau alam teknologi dengan alam gaib. Beyond teknologi. Di sebalik alam nyata, iaitu alam gaib, maka ada cara dia. Iaitu kita perlu ada usaha untuk menghubungkan benda nyata dengan benda yang gaib. Allah yang gaib, malaikat yang gaib, alam kubur yang gaib, akhirat yang gaib. Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita melalui Nabi SAW apa perlu dibuat. Dan ini tidak dibuat. Sebab kita telah lari daripada keyakinan kita kepada perkara ini. Atas apa yang telah kita dapat manfaat daripada sains, maka kita telah begitu yakin dengan sains. Maka Allah Ta'ala sekarang telah membuntukan manusia dengan perkara ini. Di mana sains berakhir, bermulalah kudrat Allah. Di mana sains berakhir, bermulalah kudrat Allah. Dan kudrat Allah bersama dengan orang beriman. Dan untuk manfaat kudrat Allah, orang beriman ini perlu ada yakin dengan janji Allah. Mereka yang tidak yakin dengan janji Allah tidak akan dapat bantuan. Tidak akan dapat bantuan. Allah bantu dengan hanya orang yang yakin. Masalahnya, ramai orang mempertuturkan tentang Allah sebagai pencipta, tetapi hanya di mulut. Apa yang ada di mulut, jika tidak ada di hati, itu adalah satu benda yang palsu. Bila mana Kapten bercakap mengenai hubung kait alam gaib dan juga alam nyata ini, saya teringat dengan satu ayat Quran daripada surah Yasin ayat 44 mengatakan bahawa inna sya' nuqriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun, tetapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada suatu ketika. Bagaimana boleh diterjemahkan ayat berkenaan? Kalau Kapten boleh. Kita tak boleh terjemah. Maksud saya dikaitkan bagaimana? Tapi kita boleh ambil pelajaran. Okey. Pelajaran daripada sini, Allah SWT beritahu yang Allah lah yang memberi ilham kepada kamu untuk mencipta satu benda. Termasuklah pengangkutan. Sama ada di atas darat, di atas air, di dalam air, submarine, atau di udara. Allah yang bagi ilham, bukan kepandaian kamu. Dan Allah Ta'ala beritahu, Allah lah yang menyebabkan kamu sampai. Dan kamu membawa diri kamu, barang-barang kamu, anak isteri kamu, segala-gala bersama kamu. Allah sampaikan. Allah yang sama juga beritahu, Allah juga boleh tidak sampaikan kamu. Allah can fail you by bringing insight. Allah kata, bukan saja Allah kata, Allah janji. Dan sampainya kamu, Allah kata, disebabkan dengan rahmat Allah. Bukan sebab teknologi kamu. Bukan. Allah kata sebab rahmat Allah. Banyak teknologi menghancurkan umat. Banyak teknologi bagi manfaat kepada umat. Di belakang teknologi, Allah. Itu dia konklusi terbaik itu Allah sendiri. Baik, tadi kita sebutkan tentang setiap kejadian ada hikmah dan hikmah ini ada ibrah ataupun pengajarannya. Jadi barangkali dalam waktu yang begini sebagai orang awam, orang biasa, apa barangkali usaha yang istiqamah yang perlu kita gerakkan sekarang ini itu sebagai satu usaha untuk lebih taqarrub dengan Allah SWT. Alhamdulillah, bagus. Kita terutamanya Malaysia berada pada satu tahap keadaan kehidupan yang mana rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia begitu ta'assub dengan teknologi. Anak-anak kita, diri kita, orang tua kita, semua orang, semua bangsa, semua agama telah terlalu taksub dengan teknologi dan mengeluarkan andaian sendiri mengenai segala perkara yang menyebabkan kita lihat negara kita sekarang dalam keadaan yang kita sendiri tak fahami arah tuju rakyat ini.
Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkara yang berlaku memberi amaran kepada semua di sini dan juga seluruh alam. Hati-hatilah diri kamu mengenai harian kamu, pemikiran kamu, perbuatan kamu dan langkah kamu. Allah Ta'ala telah memperbodohkan semua dengan peristiwa ini. Percaya? Kita lihat, semua orang buntu. Dalam press conference, buntu. Jurnalis mengeluarkan soalan buntu. Jawapan yang dikeluarkan juga menyebabkan soalan, bukan memberi jawapan. Kebuntuan ini datang daripada Allah. Dengan izinnya. Disebabkan tadi manusia telah lari daripada maksud hidup, lari daripada janji pencipta. Tapi dengan berlakunya perkara ini, rahmat Allah. Rahmat Allah untuk semua orang kembali kepada jalan asal. Jalan yang akan menyelamatkan diri dia dan juga umat ini. Jalan yang kita semua tahu. Dan semua orang lain, bangsa apa saja, agama apa saja, mereka juga akan dapat manfaat daripada jalan asal ini. Dan akan menyebabkan persatuan hati, kasih sayang semua orang. Inilah dia hikmah dia. Kembali kepada Khalik, pencipta. Kembali kepada pencipta dengan penuh rendah diri. Kita perlu rendah diri. Orang yang berpengetahuan agama perlu rendah diri. Perlu menunjukkan kerendahan diri. Okey. Terima kasih. Baik, saya begitu berbangga dan juga bersyukur dapat mendapat ilmu daripada Kapten. Satu sisi baru yang kita perolehi selepas 4 hari kita bersiaran. Kita diisikan Allah ya, segala kebuntuan itu moga diraikan, semoga terbuka hijab itu kita doakan Kapten, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Kapten Nuruddin Abdul Majid, bekas Ketua Juruterbang B777 Fleet MAS yang merupakan individu pertama membawa kembali 777-200. Akhir, kita minta keluarga untuk doa khusus, sembahyang taubat, minta ampun keluarga mereka dan pujuk rayu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan ketika inilah rahmat Allah akan turun dengan penuh kasih sayang dan akan menyelesaikan masalah semua orang yang kena mengenal dengan perkara itu. Terima kasih Kapten, ilmu yang bermanfaat, masa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah rumusan terbaik, iaitu hanya 5 huruf Allah sebagai solusi terbaik seisi alam ini. Sang pencipta. Betul-betul membuka perspektif baru, minda, akal, dan semoga dapat kita tidak lagi menjadi hamba teknologi, kerana teknologi kadang-kadang secebis ilmu, tetapi Allah yang memiliki ilmu yang segalanya kembali kepada Sang Pencipta Allah yang baik. MHI mendarat waktu ini dan kita akan akhiri dengan ungkapan doa dan teruskan berdoa dan juga tunaikan solat hajat agar dipermudahkan segala urusan, kerana sesuatu itu pastinya berlaku ada hikmah dan daripada dan juga seperti tadi solat taubat disekalikan, anda membersihkan diri. Sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari. Semoga kita doa kita terus ini akan membuahkan hasil dengan izin Allah dan juga rahmatnya juga. Assalamualaikum.